Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sebelum saya menghuraikan isi kandung video ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nur Syazwani binti Hamian, boleh panggil saya Syaz. Okey, video kali ini adalah bertujuan untuk memperkenalkan salah satu warisan yang terdapat di Malaysia. Warisan tersebut adalah adat perkahwinan kaum suluk di Sabah. Perkara yang menarik minat kami untuk mengkaji adat perkahwinan kaum suluk di Sabah ini adalah pengantin lelaki dan perempuan dan juga ahli keluarga kepada kedua-dua belah pihak haruslah menggunakan barang kemas. Barang kemas iaitu barang perhiasan seperti emas. Pelik kan? Seperti kita tahu, hanya perempuan ataupun pengantin perempuan sahaja yang akan menggunakan emas. Tetapi untuk adat perkahwinan kaum ini, emas juga digunakan kepada semua yang hadir dan juga pengantin lelaki. Terlebih dahulu, saya ingin menjelaskan bahawa adat ini ataupun budaya ini dikategorikan sebagai salah satu warisan yang tidak ketara berdasarkan klasifikasi yang telah dibuat oleh Jabatan Warisan Negara. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam Akta Warisan Kebangsaan 2005, warisan tidak ketara melibatkan warisan yang wujud berhubung dengan warisan Malaysia yang mempunyai nilai estetik yang tinggi. Seterusnya, untuk penjelasan yang lebih lanjut tentang serba sedikit latar belakang warisan untuk adat perkahwinan ini, saya akan serahkan kepada kawan saya. Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Sarah dan hari ini saya akan bercerita tentang latar belakang warisan ini. Warisan ini datangnya dari mana? Datangnya dari kaum suluk. Kaum suluk ni ada di sebelah pantai timur Sabah, iaitu dari utara Kudat sampai ke tenggara Tawau. Kaum suluk ini memang ada persamaan dengan bangsa Tausug di Kepulauan Suluk, Filipina, kerana pada asalnya memang kaum Suluk ni datang dari kerajaan Kesultanan Melayu Suluk dan dorang kira berhijrah dari Filipina sampai ke Sabah di Sandakan dan di Lahad Datu. Tapi sekarang masyarakat ni dorang ada di Tawau lah. Basically memang dorang banyak di Tawau. Jadi pada masa sekarang kaum Suluk ini dikenali sebagai Melayu Suluk ataupun Suluk Tawau. Dan bukannya kaum Tausug yang dari Filipina tu. Sebab diorang dah anggap diri diorang ni Melayu kerana diorang mengamalkan adat-adat dan cara hidup orang Melayu. Jadi diorang bukan orang Tausug Filipina, diorang orang Suluk Tawau, Melayu lah. Bukan Melayu lah. Sebab bahasa pertuturan diorang pun menggunakan bahasa Melayu yang orang Tawau Sabah pakai. Bukannya bahasa Suluk di Filipina. Hanya sesetengah daripada kaum mereka saja yang pandai bertutur dengan bahasa Suluk Filipina. Okey, tentang bahasa pertuturan, kira kaum Suluk ni memang kurang pandai lah cakap bahasa kaum Suluk itu sendiri. Sebab diorang memang pakai bahasa Melayu di Tawau. Akan tetapi, ini kira main point dalam warisan ni lah. Dalam adat perkahwinan, diorang masih lagi mengekalkan adat-adat dan tradisi kaum Suluk. Beberapa proses sama juga macam orang Melayu, dari merisik, meminang, akad nikah, lepas tu sanding. Okey, masa majlis sanding ni, diorang ada satu adat iaitu seni hias diri, di mana pengantin, keluarga pengantin, rakan-rakan pengantin ataupun siapa-siapa saja tetamu yang datang ke majlis sanding mereka tu, diorang memakai dan mengenakan perhiasan kemas yang banyak. Tak kira lah siapa-siapa yang datang tu, memang diorang pakai emas yang banyak. Bukan satu, bukan dua, memang banyak. Berlapis-lapis. Bermula dari rantai emas, gelang emas, cincin emas. Memang berlapis-lapis. Penuh lah tangan, memang banyak yang diorang pakai tu. Kiranya pemakaian emas dekat diorang ni memang mesti. Tak sikit pun, tak banyak pun, tapi mesti ada. Termasuk pengantin, terutamanya pengantin lah. And then mesti korang tertanya-tanya kan, takkanlah pengantin lelaki pun mesti pakai emas?
Yes, dengan pengantin lelaki sekali mesti pakai emas. Dia akan pakai rantai emas, cincin emas, gelang emas, memang semua dia pakai. Lelaki-lelaki pun pakai, pengantin lelaki lah. Okey, ini contoh-contoh gambar semasa perkahwinan kaum Suluk yang pengantinnya memakai perhiasan emas dengan banyak. Bukan je pengantin yang melarang pakai emas tau. Tetamu-tetamu yang dipercayai, ahli keluarga, rakan-rakan, pengantin pun pakai perhiasan emas dengan banyak. Jika diperhatikan, bukan sahaja perhiasan emas seperti gelang, rantai dan cincin emas yang dipakai, tetapi pakaian tradisional kaum Suluk iaitu baju Betawi juga dihasilkan dengan sulaman keemasan pada baju mereka. Kadang-kadang kaum Suluk ni masa perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri pun diorang akan melarang pakai emas dengan banyak. Dapat nampaklah yang kaum ni sangat memandang tinggi akan nilai-nilai berunsur harta dan kewangan. Okey, kenapa saya cakap kaum ni sangat memandang nilai yang berunsur harta dan kewangan? Buktinya juga boleh dilihat pada tarian tradisional kaum Suluk, iaitu tarian igal-igal. Okey, tarian igal-igal ni sering dilakukan di majlis perkahwinan ataupun apa-apa keramaian lah. Di mana si penari ni bila dia menari, tangan dia, jari dia akan pakai kuku panjang tau. Kuku panjang-panjang, kuku palsu, panjang-panjang. And bila dia menari, tetamu akan selitkan duit, not duit kertas ke duit apa ke, di celah-celah jari penari. Sebagai tanda terima kasih dah menghiburkan diorang lah. So, duit tu akan diselitkan di celah-celah jari penari. Bila diorang dah habis menari, duit tu kira diorang yang punya. So, makin lama diorang menari, makin banyak duit kertas kena selit. So, makin banyaklah duit diorang. Okey, agak-agaknya macam mana budaya atau warisan ni boleh mempengaruhi budaya-budaya setempat. Hai, bertemu kembali kita. Bagaimana? Menarik bukan tentang adat ini? Cantik berseri je kita tengok emas yang dipakai oleh pengantin dan keluarga pengantin, bukan? Seterusnya, mari kita ketahui sama-sama bagaimana adat ini boleh tercipta dan mempengaruhi budaya kaum Suluk ini. Adat ini dilakukan bukan bertujuan ataupun berniat untuk menunjukkan seseorang itu mempunyai emas yang banyak dan untuk memperagakan kekayaan, tetapi ini adalah bagi membuktikan hasil titik peluh mereka dalam memperoleh wang untuk memiliki emas-emas tersebut. Selain itu, mereka juga menyimpan emas ini adalah sebagai tabungan ataupun simpanan untuk masa depan. Seperti kita tahu, nilai emas dari tahun ke tahun akan semakin meningkat. Ia diibaratkan semakin banyak emas yang dimiliki, semakin tinggi usaha yang harus dilakukan. Ini bukan saja dapat menaikkan semangat pihak lain untuk terus berusaha dan menaikkan diri dan mempunyai kehidupan yang senang, tetapi ia dapat mempengaruhi pihak lain untuk sama-sama naik dan memiliki emas yang sama banyak. Ketepikan pemikiran seperti memperagakan emas pada hari perkahwinan ataupun untuk menjalankan adat ini adalah untuk menunjuk-nunjuk, tetapi ambil side yang positif. Okey, kenapa pentingnya warisan ini perlu dipelihara? Bagi saya, kita mesti tahu dulu warisan ni untuk apa. Warisan ni adalah lambang atau identiti yang dimiliki oleh sesebuah kelompok manusia atau suatu kaum. Lain-lain kaum, lainlah warisannya. Makin banyak kaum, maka makin pelbagailah warisan yang kita ada. Oleh itu, penting untuk kita jaga warisan ni supaya kita ada lambang atau identiti yang hendak diperkenalkan kepada orang luar. Supaya orang luar tahu macam mana corak kehidupan dan mereka akan tertarik untuk mendalami sejarah warisan kita. Warisan kita ni dan budaya melambangkan sifat majmuk masyarakat kita. Contohnya, warisan seperti warisan kaum Suluk yang telah dibincangkan tentang pemakaian emas yang banyak dalam sebuah majlis perkahwinan. Warisan kita merupakan suatu yang penting dibanggakan, dek kerana keunikannya.
Jadi, kita sebagai pemilik warisan itu mestilah mengekalkan budaya tersebut dengan meneruskan warisan ini ke generasi yang akan datang supaya mereka tahu adanya warisan kaum mereka yang unik dan indah. Jika tidak diteruskan sesuatu warisan itu, maka secara perlahan ianya akan dilupakan oleh anak cucu kita yang diharapkan akan meneruskan warisan kita. Hal ini dikatakan demikian kerana melalui budaya dan warisan inilah kita akan mengenali dan mengetahui tentang asal-usul dan sejarah kaum kita sendiri. Jika bukan kita yang memelihara sesuatu warisan itu, siapalah lagi yang akan hendak melakukannya? Thank you for the happiest year of my life. Thank you for the happiest year of my life. Show me your wedding dress the day you said yes to the dress. Then your dress on your big day.